Okey, sekarang kita sudah live. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. So apa khabar semua? Semua boleh dengar dengan jelas ke sesi kita pada malam ini? Kalau boleh tengok dengan jelas, boleh komen apa-apa dekat bawah tu, dekat sebelah ruang. Okay. So kita start sesi kita pada malam ini. Jam pun dah menunjukkan pada pukul 8.45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya ucapkan sekali lagi. So apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat, tak kisahlah daripada segi mental ataupun fizikal, terutamanya di musim sekarang ni dengan COVID-nya, dengan kegawatan ekonominya. Dan sebelum kita meneruskan kita punya sesi pada malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton kerana menghadiri dan meluangkan masa anda untuk bersama-sama kami dalam webinar buat kali yang kedua. Pada episod yang pertama yang bertajuk pembukaan ekonomi dalam norma baharu, impak kepada pasaran saham. Saya Anas Fitri bin Ahmad selaku moderator anda pada malam ini, dan kita akan bersama-sama dengan pengulas kita iaitu Encik Azharuddin Nordin. Beliau merupakan Head of Research BIMB Securities yang akan mengulas dengan lebih lanjut lagi dan dalam akan topik kita pada malam ini. Untuk pengetahuan semua, episod kali ini merupakan sesi kita yang kedua dalam siri cerita saham. Untuk sesi yang pertama kita telah dijalankan pada 12 Ogos yang lalu, 2 minggu yang lepas, iaitu merupakan satu sesi pengenalan yang kita telah merungkai beberapa tema pelaburan yang secara dasar ataupun secara perkenalan dahulu, yang menjadi tumpuan oleh para pelabur. Kita telah termasuklah 4 tema-tema pelaburan yang telah dirungkaikan oleh Encik Azharuddin, iaitu pembukaan semula ekonomi secara menyeluruh dalam norma yang baharu, yang akan dibincangkan dengan lebih dalam lagi pada malam ini. Yang kedua, kita telah bercakap mengenai dengan kecairan yang mendorong pasaran, iaitu bagaimana polisi dari Bank Negara Pusat, Bank Negara Malaysia yang mempengaruhi pasaran saham, bagaimana peningkatan teknologi dan seterusnya iaitu ESG. Jika penonton semua pernah dengar perkataan ESG, iaitu terdiri daripada 3 perkataan, iaitu environmental, social and governance, persekitaran, sosial dan takbirus. Okey. Untuk ketiga-tiga tajuk yang seterusnya ini, kita akan menjalankan sesi cerita saham yang akan datang. Pastikan anda mengikut update dari Facebook page BIMB Securities untuk bersama-sama turut serta dalam memahami tema-tema panas yang berkaitan pelaburan. Seterusnya,
kepada penonton yang terlepas untuk menghadiri sesi yang pertama yang bertajuk tema peleburan saham pada separuh masa kedua 2021, anda boleh scroll ke bawah page BIMB Securities untuk menonton siaran ulangan yang berlangsung pada 12 Ogos yang lalu. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan platform ini kepada Encik Azharuddin untuk merungkaikan dengan lebih dalam dan mengenai tajuk kita pada malam ini, iaitu pembukaan ekonomi dalam norma baharu, impak kepada pasaran saham. Silakan Encik Azharuddin. Ya, terima kasih saudara Anas Fitri kerana memberikan pengenalan untuk kita pada malam ini. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang sudi meluangkan masa berada di alam maya atau alam cyber ini, dan kita dengan sengajanya sebenarnya memilih waktu malam untuk kita berbincang dan berdialog, kerana mungkin pada setengah-setengah orang, khususnya daripada saya, ilham datang pada waktu malam kan. Lebih malam lebih banyak ilham untuk saya berkata-kata dan memberi berkongsi pengalaman dengan saudara-saudari sekalian. Okay. Seperti yang mana yang telah diulas oleh saudara Anas tadi, 2 minggu lepas kita telah berbincang dengan agak panjang lebar tentang beberapa perkara atau beberapa drivers yang kita panggil driver yang bakal mendorong pasaran saham di separuh masa kedua tahun 2021 dan mungkin juga pada awal tahun 2022. Jadi pada malam ini kita sengaja memilih salah satu pada tema yang kita telah bincang pada 2 minggu lepas, iaitu bagaimanakah pembukaan sektor-sektor ekonomi yang bakal memberi impak kepada pasaran saham dan juga kepada ekonomi, dan juga secara tidak langsung atau secara langsung juga memberikan impak kepada kita sebagai seorang bagi individu. Bagaimana kita ni telah dikurung selama 4 bulan, tak silap saya, dikurung dan tak ke mana, tak boleh dine in, tapi alhamdulillah kita sejak seminggu 2 minggu ni kita dah boleh dine in, dah boleh berjumpa rakan taulan, sahabat andai, dan boleh pergi kerja lah ya. Jadi izinkan saya untuk bercerita dan juga berkongsi pengalaman seperti saya katakan tadi, dan juga cuba memberikan supaya sesi kita malam ini boleh memberikan manfaat kepada kita bersama. Okay, saya harap ada soalan-soalan nanti yang bakal ditujukan, dan saya sedia menjawab kalau saya tak boleh jawab pada malam ini, kerana kita akan hadkan masa, kita boleh jawab di sesi yang akan datang lah, ya. Okey, saudari Ashikin, kita boleh kongsi skrin ya. So, kita ada sedikit slide lah untuk dikongsikan bersama. Saya rasa mula-mula ni kita kena tengok promo untuk tengok gambar saya dan gambar Anas dulu lah. Itu dia. Okay. Mula-mula ini dia topik kita malam ni. Kita panggil episod 1 walaupun ini sebenarnya siri yang kedua, tapi disebabkan 2 minggu yang lepas tu kita panggilkan siri pengenalan, jadi yang ini kita panggil episod yang pertama, seperti cerita Star Wars ya. Jadi pembukaan ekonomi dalam norma baru, impak kepada pasaran saham. Pada malam ni kita nak bercerita khusus tentang pasaran saham Malaysia sahaja, tapi mungkin kita boleh sentuh sedikit tentang pasaran dunia lah, apa yang berlaku pasaran dunia. Dan saya bersedia lah untuk menjawab apa-apa soalan, dan jika ada lah, kalau kita nak berkongsi ilmu dengan tentang sektor atau juga mungkin kategori-kategori aset yang lain lah, bukan kepada pasaran saham sahaja ya. Okey, seterusnya Ashikin. Okey, kita pergi kepada slide yang kedua. Okay. Kita ada
Okey, jadi apa yang penting ya, apakah yang dimaksudkan dengan pembukaan ekonomi dalam normal baru ya? Okey, kita semua sedia tahu dan sedia maklum yang pada semenjak bulan April yang lalu, kita telah mengalami telah berada di dalam suasana lockdown ya, di mana dia dipanggilkan PKP 3 atau PKP penuh, KPP. Jadi di dalam masa itu, pada waktu itu, banyak syarikat-syarikat dan juga sektor-sektor ekonomi yang tidak dibenarkan untuk berurus niaga dan menjalankan operasi yang normal, dan juga mana yang dibenarkan setakat mana yang dibenarkan oleh pihak MKN saja, ia pada kapasiti yang manufacturing contohnya di retail ditutup sepenuhnya. Jadi kita semua maklum tentang ini kerana kita semua di dalam lockdown hampir, saya rasa lebih daripada 1 tahun ya. Jadi kalau kita kira lockdown kita yang pertama atau PKP kita yang pertama dahulu ialah bulan Mac tahun 2020. Kemudian kita berada dalam lockdown semula, lockdown atau separa lockdown, sama ada lockdown atau separa lockdown, sehinggalah sekarang ini. Saya anggapkan kita sekarang ni masih berada di dalam lockdown phase juga, sebab kita masih belum lagi dibenarkan untuk travel interstate dan even interdistrict untuk negeri-negeri yang fasa pertama. Walau bagaimanapun, sejak 2 minggu yang lalu, hampir 2 minggu yang lalu, beberapa sektor ekonomi negara telah dibuka. Ada yang dibuka dengan syarat yang tertentu lah, iaitu syarat tertentunya adalah kadar vaksinasi ya. Ia bergantung kepada kadar vaksinasi. Okey. Jika kalau kita lihat 2 bulan yang lalu lah, mungkin 3 bulan lalu. Saya ingat lagi pada waktu pertama kali saya mendapat vaksin ada bulan Mei. Sewaktu itu negara kita berada di dalam jika kita relate kepada vaccination pada waktu itu, saya boleh katakan keadaan agak tidak menentu lah. Tidak menentu kerana banyak orang berkatakan bahawa vaccination kita agak perlahan, di mana negara-negara besar seperti Amerika Syarikat, UK dan even Singapore, mereka mendapat vaksin, antara negara-negara yang dapat vaksin awal. Jadi kita disebabkan oleh apa yang berlaku contohnya di India, di Thailand, disebabkan kelewatan vaksin manufacturing di sana, dan juga disebabkan di India itu COVID cases begitu berlakulah kelewatan di dalam distribution of vaksin kepada negara-negara, khususnya kepada negara-negara yang bukan pembekal vaksin. Tapi alhamdulillah, semenjak sebulan ataupun 2 bulan yang lalu, vaksin rate kita menjadi satu vaksin rate antara yang saya boleh katakan antara tertinggi di dunia, kan? Dan jika kita bandingkan dengan negara-negara lain, so kita lihat di skrin ini, penduduk global sekarang 32, hampir 33% daripada rakyat dunia, adult population telah sekurang-kurangnya mendapat 1 dos. Tapi jika kita banding dengan average dunia, Malaysia mendahului average dunia, purata dunia, dan kita sekarang berada di tahap 57% jika kita tingkat penduduk yang mendapat dos 1 dan dos 2. Jadi saya merasakan bahawa inilah yang memberikan keyakinan kepada pihak yang tertentu untuk memberi kelonggaran kepada beberapa sektor, kebanyakan sektor ekonomi, di mana mana-mana sektor yang telah mempunyai
pekerja-pekerja yang telah mendapat 2 vaksin dibenarkan dibuka untuk sepenuhnya ataupun berdasarkan kepada percentage of total employees. So ini adalah suatu petanda yang positif, di mana kita dapat melihat seperti yang saya bincangkan tadi, bahawa kita sekarang dibenarkan untuk dine in, kita boleh retail dibuka semula, dan banyak lagi yang walaupun non-essential services pun, non-essential economic sector pun dibenarkan buka dengan syaratnya pekerja-pekerja mereka mendapat 2 dos vaksin yang lengkap. Saya rasa ini adalah suatu langkah yang prudent, di samping, dan kita harus akur bahawa tahap kes COVID kita masih lagi di tahap yang tinggi. Walau bagaimanapun saya yakin bahawa setelah rakyat kita mendapat vaksin yang tinggi ini, kes kita makin lama. Yang pentingnya adalah kes-kes yang serius dan kes ICU. Saya merasa yakin jika kita bandingkan dengan apa yang berlaku di United Kingdom, di United States of America, dan di mana kes-kes yang serius setelah rakyat mereka mendapat 2 dos vaksin, semakin lama semakin menurun. Jadi kalau kita lihat di komputer saya ini, bahawa kita berada di tahap yang agak tinggi, dan saya merasakan bahawa ini adalah suatu suatu angka yang baik, dan saya yakin bahawa 2 minggu lepas kita telah bincang ni, kita telah ramalkan, kita telah meramalkan bahawa sektor ekonomi kita akan dibuka, tapi walaupun saya tidak menyangkakan bahawa ia akan dibuka sejurus selepas kita bincang pada 2 minggu lepas tu. Saya tak menyangkakan itu. Saya sangkakan mungkin pada bulan September lah paling awal kan. Tapi ini adalah perkara yang baik. Saya merasakan bahawa pihak-pihak tertentu seperti KKM, Health Ministry, mereka mempunyai data yang lebih baik daripada apa yang kita ada. Mungkin mereka merasakan bahawa masanya adalah tepat untuk sektor-sektor ini dibuka. Seterusnya, Ashkin. Jika kalau kita lihat ini sebagai suatu supporting data daripada data yang tadi, sejumlah 31 juta dos vaksin telah diberikan kepada rakyat dewasa Malaysia. Dan kalau kita lihat di sini, negeri-negeri yang besar yang mempunyai penduduk yang tinggi seperti Klang Valley yang merangkumi Kuala Lumpur dan juga Selangor, yang mempunyai telah mendapat vaksin rate yang tinggi. Yang tinggi. Jadi harapan kita bahawa dengan tingginya angka ini, bahawa slowly, dengan gradually, serious serious infection mungkin akan makin bertambah kurang. Jadi kita lihat juga bahawa negeri-negeri yang mempunyai kes yang tinggi seperti Negeri Sembilan juga mempunyai vaccination rate yang tinggi. Dan kita ada negeri yang lain tu kita harus bersabar. Kita yakin bahawa negeri-negeri lain ni juga akan mendapat dos yang seterusnya, dan seterusnya ini boleh memperbaiki angka yang kita ada selama ini dalam beberapa hari yang lepas ini. Itu yang pertama tentang vaccination. Jadi yang seterusnya, Ashkin. Tadi tentang vaksin rate. So pembukaan semula ni penting. Kenapa ia penting? Ia penting kerana apabila pekerja boleh pergi ke tempat kerja, consumer atau pembeli seperti kita ni boleh pergi ke tempat membeli belah. Jadi ia menjadikan pendorong yang kuat
kepada ekonomi. Seperti kita tahu bahawa ekonomi Malaysia ni, walaupun ekonomi Malaysia ni adalah satu ekonomi yang bergantung kepada ekspor, ia juga adalah suatu ekonomi yang mempunyai rasio yang agak tinggi dalam sektor services, services seperti sektor kewangan, sektor consumer membeli. Jadi ini agak tinggi, ya. Jadi bila consumer tidak boleh keluar, tidak boleh membeli, services banking semua mempunyai jadi ia memberikan kekangan yang agak tinggi kepada ekonomi kita. Walau bagaimanapun, walaupun kita berada di dalam lockdown, walaupun kita berada di dalam lockdown, ini penting, walaupun kita berada di dalam fasa lockdown dalam tempoh yang agak ketat, dalam tempoh 3-4 bulan kebelakangan ini, sebelum kita dibuka semula ni, jika kita lihat kadar pertumbuhan GDP atau KDNK negara kita pada suku yang kedua, Malaysia telah mencatatkan pertumbuhan yang agak tinggi, 16% dibanding dengan suku kedua tahun 2020. Ya, kita memang jelas bahawa suku kedua tahun 2020 adalah apa yang kita panggil adalah suku yang sukar, kerana negara kita pada masa itu berada di dalam fasa lockdown yang penuh. Kita ditutup sekolah, tak ada orang yang dibenarkan kerja, ramai tak dibenarkan kerja masa itu. Walau bagaimanapun, apa yang cuba saya sampaikan di sini, walaupun kita sekarang kita berada dalam lockdown, tapi KDNK kita tetap boleh berkembang, walaupun kita berada dalam lockdown. Kita juga dapat saksikan di mana negara besar seperti United Kingdom dan Amerika Syarikat, mereka juga mengalami perkembangan ekonomi walaupun rakyat duduk di rumah. Walaupun rakyat tidak pergi bekerja sepenuhnya. So ini satu fenomena lah, dan ramai yang bertanya, bagaimanakah dan mengapakah walaupun orang duduk di rumah tak pergi bekerja, tapi ekonomi boleh tumbuh, boleh berkembang. So salah satu daripada pendorong kepada KDNK ni adalah ekspor. Ekspor negara kita bandingkan dengan bulan Jun dengan bulan Januari. Kalau kita tengok figure tu, pada bulan Jun 105 bilion, 105 bilion, bandingkan bulan Januari 89 bilion. Jadi walaupun kita berada di dalam environment lockdown, ekonomi tetap berkembang, permintaan barangan tetap berlaku, tetap ada, ya. Dan ianya datang daripada negara-negara besar seperti, kalau kita kaitkan semula tadi, datang daripada negara besar seperti United Kingdom, Amerika Syarikat, dan juga daripada China, dan juga daripada Eropah, ya. Ini termasuklah juga barangan-barangan seperti komoditi. Kita mengeksport kelapa sawit, mengeksport minyak, dan harga kelapa sawit yang seperti kita tahu telah naik menjangkau kepada paras yang tertinggi. Harga minyak mentah yang kita panggil di benchmark kita adalah Brent crude oil, mencecah hampir kepada $80 setong. Jika dibandingkan sewaktu berlakunya pandemik dulu pada tahun lepas, harga minyak mentah berada di tahap yang terendah, hampir terendah dalam sejarah. Jadi berlakulah apa yang kita panggil V-shape recovery. Maknanya kita telah bincangkan pada 2 minggu lepas, shape recovery V, bentuk V, di mana dulu kita berada di sini dan ekonomi jatuh ke sini, pada tahap yang paling rendah, dan kemudian pada suku yang kedua, mungkin suku yang ketiga, ia telah berjaya completekan, memenuhi, balik semula kepada tahap sebelumnya berlakunya pandemik ini, ya. So ini apa yang kita panggil adalah recession yang terpendek dalam sejarah
dunia, di mana ia berlaku setengah negara, ia berlaku dalam satu kuarter atau dua suku saja. Kita mungkin 3 suku, okay? Saya tak bermaksud apa-apa tentang 3 suku, tapi apa saya maksudkan adalah di mana ekonomi kita berada di paras negatif untuk 3 suku berturut-turut. Ya, bukan negara kita 3 suku, maaf. Okay. Jadi itulah fenomenanya. Jadi bayangkan apabila ekonomi kita dibuka semula dan orang boleh pergi ke kedai, boleh makan dan boleh bekerja dengan sepenuhnya. Jadi there is an enormous potential for the country, if we do the right things, right? If we do things right, the right things. If you do things right, okay. So kalau kita buat perkara benda yang betul, dan kita ikut kepada apa polisi yang kita ada, sebab negara kita banyak sekali polisi yang kita ada, banyak begitu polisi-polisi yang baik, dan kita ikut landasan polisi ini, ikut kepada rancangan plan Malaysia, dan saya yakin bahawa negara kita dan KDNK ekspor akan terus maju, ya. Okay. Jadi itulah sekadar mukadimah untuk saya pada malam ini, untuk saya ceritakan, memberikan gambaran apakah dorongan-dorongan yang sedang berlaku sekarang, sebagai mukadimah je. Dan kemudian kemudian kita akan bincangkan lebih lanjut lagi, ya. Format kita pada malam ini adalah format yang mana kita akan berlainan sikit dengan 2 minggu lepas, di mana kita akan buat format sesi dialog lah. Dialog. So ini mukadimah dan kita akan berdialog sikit lah, antara moderator dan saya, sebab saudara Anas berkata bahawa dia nak tanya saya banyak soalan pada malam ni. Jadi saya kata tak apalah, tanyalah soalan, dan mana yang ini bukan soalan lah, saya nak kita berbincang dan kita boleh berkongsi ilmu dan berkongsi, seperti saya kata tadi, berkongsi pengalaman bersama. Sebab pasaran saham ini, pelaburan ini, ilmu dia tak habis. Okay? Saya sudah berada mengkaji pasaran saham ni lebih daripada 30 tahun, tapi banyak lagi yang saya perlu belajar. Dan kadang-kadang contohnya pandemik ni, saya tak pernah alami pandemik. Dan saya rasa tiada siapa yang pernah mengalami pandemik ni. Jadi apabila berlakunya pandemik yang pertama dulu, semua orang panik, termasuklah saya. Semua panik, tak tahu apa nak buat. Analis semua, penganalisa saham yang berada di seluruh dunia ni, di Malaysia apa semua, panik. Kita panik. Kita kata, kebanyakan kata, jual. Jangan beli. Jual. Sebab pandemik ni akan tak akan berakhir. Pandemik ini akan tidak ada penghujungnya. Okay? Vaksin tidak ada, semua tidak ada. Tapi setelah less than a year after the pandemic, kita ada vaksin. Kita dapat vaksin pada bulan 11, 12. Kita start to administer vaksin di United States pada bulan 12, tak silap saya. Dan dia roll out aggressively dalam bulan Januari. Okay? Pandemik berlaku bulan 3, vaksin bulan 1 dah ada. Okay? Sekarang hampir yang kita kata tadi, hampir 60% daripada rakyat Malaysia dah dapat vaksin. Ya? Jadi perkara beginilah yang kita rasakan macam banyak di apa yang kita katakan the unknown. Jadi tugas kita sebagai penganalisa dan juga pelabur adalah bagaimana kita hendak navigate, perbuatan bahasa Melayu dia nak navigate the unknowns ni, dan navigate the risiko apa yang ada di hadapan kita dan apa yang kita tak nampak. Jadi sekian. Okay, saya serahkan semula pada saudara Anas. Anas? Okey. Setelah panjang lebar Encik Azharuddin telah menerangkan beberapa slides kepada kita tadi. Sekarang kita akan, sebelum kita beralih kepada soalan-soalan yang akan dikemukakan oleh penonton, saya ingin bertanya beberapa persoalan kepada Encik Azharuddin yang mungkin menjadi persoalan kepada pelabur-pelabur di luar sana juga. Okey, Encik Azharuddin.
kenapa tema ini dianggap penting dalam keputusan kita dalam pelaburan saham? Okey. Terima kasih Anas. Okay, kita dah bincang 2 minggu lepas tentang tema. Kita sebagai pelabur sebenarnya kita wajib ada tema kita sendiri. Jadi kita ni di BNB Securities telah merumuskan ataupun kita telah conclude bahawa ada empat tema yang patut dilihat, yang patut dilihat atau dikaji oleh para pelabur. Okey, dan antaranya adalah pembukaan ekonomi inilah. Itu apa yang kami di BNB Securities termasuk dengan penganalisa di sana, ini penting. Ini penting. Pada waktu itu kita belum tahu lagi bila ekonomi dibuka. Tapi kita tahu vaccination rate itu akan berlaku. Vaccination rate akan bertambah baik dan bertambah tinggi. Dia pernah negara lain seperti Itali, Spain. Kalau kita ingat dulu Itali dulu kan seperti begitu teruk sekali apa yang berlaku di Itali. Tapi setelah mereka mendapat vaksin dan mereka berjaya membendung COVID-19 ni. So lepas tu kenapa tema ni penting? Sebab tema ni penting. Pentingnya tema ini adalah seperti kita ni, dia macam kita ni tengok wayang lah. Anas, kita tengok wayang, kita tengok drama. Dia kena ada plot dia. Apa plot dia? Apakah jalan cerita dia untuk kita sampai kepada conclusionnya? So lebih kurang begitu je dengan kita nak melabur dalam pasaran saham. Bila kita nak melabur pasaran saham, bukan pasaran saham je, melabur dalam apa-apa pasaran, kita kena tahu apakah tema, apakah dia catalyst, apakah dia pendorong, apakah dia risiko-risiko. Kita kena study. Jadi tema dia adalah, mungkin pada orang lain temanya adalah tema komoditi, kan? Tema komoditi. Kenapa kita katakan tema komoditi? Kerana apabila ekonomi recover, kalau kita lihat apa yang berlaku, economic recovery, recession yang lepas tahun 2008, 2009, 2000 dan 2001, apabila berlakunya recovery, antara perkara yang pertama yang akan berlaku adalah harga-harga komoditi dan demand untuk komoditi akan naik dengan begitu cepat sekali. Jadi kita sebagai pelabur, sebagai penganalisa, kita kena anticipate dan ini akan berlaku dan mungkin ini akan berterusan. Berapa lamakah ia akan berterusan? So tema ini penting lah. Jadi apabila kita berada di atas landasan tema kita ni, jadi kita tidak kita yang saya termkan, jadi kita tidak lari daripada landasan kita ni. Kejap-kejap, setengah orang bila tak ada tema, dia kejap-kejap nak beli saham ni, kejap nak beli sektor ni, kejap nak beli sektor ni. Jadi dia tak fokus. Bila kita ada tema, kita fokus. So kita nak tema pembukaan semula, kenapa? Kita nak tema komoditi, kenapa? Kita nak tema rate yang rendah, kenapa? Dan apakah sektor yang boleh saya beli? So sebab itu ianya adalah penting. Sebab itu adalah plot kita sebagai pelabur, jalan cerita kita sebagai pelabur untuk kita sampai kepada matlamat kita yang jauh. Dan because tema ini akan berubah. Kerana jalan cerita ini akan berubah dan kita perlu mengkaji jalan cerita ini. Kita kena review jalan cerita ini. Mungkin jalan cerita ini valid untuk 3 bulan, valid untuk 6 bulan, atau valid untuk setahun, atau mungkin valid untuk 10 tahun. Itu terpulang pada kita sebagai pelabur untuk mengkaji dengan lebih dalam lagi tentang apakah yang akan kita fokus apabila kita melabur. Ya, Anas? Faham. So, Encik Azharuddin, sebentar tadi Encik Azharuddin telah menerangkan mengapa tema-tema ini sangat penting dalam pelaburan, kan? So, seterusnya, bolehkah Encik Azharuddin berikan
sedikit pandangan, apakah sektor-sektor yang mungkin akan mendapat faedah daripada pembukaan ekonomi? Okey. Itu penting, itu penting. Saya rasa kita ada, Ashikin, kita ada prepare slide untuk ni. Sektor yang kita, ini juga kita dah bincang pada 2 minggu yang lepas. Kita mengatakan bahawa yang tadi secara tak langsung ni saya telah memberi gambaran. Kita ambil lah kita ni consumer, okay? Kita ni consumer, kita ni pekerja, dan kita ni juga adalah consumer. Begitu juga dengan Anas adalah pekerja, Ashikin adalah pekerja, dan kita juga adalah consumer. Okay? Kita memainkan dua peranan. Kita pekerja, kita consumer, dan peranan kita yang ketiga adalah kita juga adalah pelabur. Pada siapa yang melabur, dia adalah pelabur. Dan pelaburan tu apa? Adakah pelaburan tu, bila orang sebut je pelaburan aja, adalah pelaburan pasaran saham? Tak semestinya. Okay? Apabila kita melabur dalam syarikat, yang kita nak start business, kita letak duit 10,000 contohnya, kan? Itu juga adalah pelaburan. Kan? Ada setengah orang dia melabur dengan beli jam tangan, beli handbag, dengan harapan bahawa apa yang dilaburkan tu investment yang pelaburan adalah apabila kita invest dalam satu aset, ya, aset itu akan memberikan pulangan dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun atau berapa tahun, ya, pulangan. So terpulanglah apa-apa. Dan pasaran saham ni adalah salah satu daripada aset. Banyak aset dekat luar sana, ya. Ada yang currency, ada yang bond market, ada semua. Okay. So kita fokus kita pada pasaran. Jadi ya, kita juga pelabur. Kita pekerja, kita consumer, kita pelabur. So sebagai consumer, okay, kita fokus pada consumer. Apabila ekonomi dibuka, first thing kita ni sebagai consumer, contohnya, kita boleh dine in. Kan? Kita boleh makan di luar. 4 bulan ni kita dah tak makan kat luar, kan, Hasan? 4 bulan kita dah makan kat luar. So apa yang buat? Kita pergi makan. Kita pergi makan dulu kat luar. Makan. Kita dah simpan duit banyak. Selama ni kita dah online, ya, order daripada Grab, order daripada semua. Dia tak sama. Kita tak sama rasa. Lepas tu, harga pun lain. Kan? Harga lain. Ada setengah restoran charge harga tinggi. Disebabkan nak bayarkan Grab, kan? Jadi, ada rate nak Grab. Jadi kita pergi keluar makan. Apabila kita pergi keluar makan, kita menjana ekonomi kepada F&B, okay? 1. 2, tahap keyakinan. Ramai rakyat, apabila kerajaan kata tak boleh keluar. Rakyat kita ramai, kebanyakan rakyat kita ni memang akur dengan apa yang kerajaan cakap. Saya contohnya, kalau kita tak boleh keluar, tak keluar lah. Saya hanya pergi ke pejabat. Tempat lain saya tak pergi. Sebab apa? Sebab kita akur bahawa kerajaan kata bahaya, tak boleh pergi, stay home. Okey, kita jaga kita. Contohnya gitu, kan. Jadi kita tak keluar. Apabila kerajaan kata, okey, sekarang boleh keluar, kapasiti kereta boleh penuh, boleh ini, siapa yang kita keluar. Jadi bila kita keluar, kita start membeli. Dan selama ni kita tak membeli, selama 4 bulan kita tak beli. Kita start lah beli handbag, kita start beli jam tangan, kita start yang nak beli kereta, kita start beli kereta, kan. Ini yang kita panggilkan discretionary items. Ya. Selama ni kita beli non-discretionary. Maknanya perkara tu kita tak boleh fikir lah. Tak boleh fikir. Kita kena beli susu anak, kita kena beli gula. Benda tu semua tak fikir. Because benda tu mesti wajib ada kat rumah. Kita kena beli beras. Tapi benda yang tak wajib ni adalah perkara yang baju sebab kita dah ada banyak, kan. Tapi baju cantik sikit, baju mahal sikit, kan. Benda tu perkara yang tak wajib, tapi kita nak beli juga. Jadi kita pergilah ke kedai retail. Kita pergi ke Padini, kita pergi ke Adidas, kita pergi ke Nike, kita pergi ke KLCC Mall kepada orang yang stay di KL, kan. Pergi ke Mid Valley, pergi IKEA, semua dah buka, kan. Jadi ini, seperti saya katakan ni, ekonomi kita bergantung kepada tahap yang agak tinggi kepada services. Ya. Ekonomi kita bergantung, selain pada ekspor, bergantung kepada bagaimana consumer berbelanja. Ya. Dan ini akan memberikan impact. Ya.
Dan pekerja yang selama ni yang bekerja di retail, di retail business yang mana gaji mereka dipotong atau dibuang kerja, mungkin mereka dah akan dapat kerja balik dan gaji dah beri penuh, dapat balik overtime. So itu satu. Yang keduanya, kita selepas ni lah, saya yakin selepas ni kita mungkin dibenarkan melancong semula. Jadi kita boleh pergi ke hotel, kita akan naik kapal terbang, kita akan isi minyak lebih, kita akan isi minyak di Petronas. Jadi Petronas dagangan akan mendapat benefit sebab lebih banyak. Sekarang kereta tak bergerak, kan? Duduk kat rumah aja sebab semua duduk kat rumah, kan? Jadi kita tak boleh melancong. So ini adalah benda-benda yang basic lah, ya. Jadi so inilah sektor-sektor yang akan mendapat manfaat daripada pembukaan semula. Okay. Itu dari segi consumer. Bagaimanakah dari segi pekerja? Okay. Industri pembuatan, industri pembinaan selama ini ditutup walaupun dibenarkan, kan? Kalau kita baca seperti apa yang dikatakan oleh MBAM, Malaysian Builders Association, hanya 10% saja. Walaupun MKN membenarkan, kerajaan membenarkan construction dibuka dengan syarat lah, dengan ikut SOP, tapi hanya 10% sahaja construction sektor pembuatan ini dibuka. Kenapa? Kerana supply chain steel tak dibuka, kan? Banyak supply chain raw material tak ada. Ini tak cukup, pekerja pun tak cukup, jadi tak boleh. Tapi sekarang bila semuanya dah dibuka, jadi sektor pembuatan, construction material seperti steel, seperti semen, quarry, mereka ini akan dibuka dan akan mendapat manfaat. Ya? Jadi manfaatnya adalah menyeluruh walaupun ada syarat-syaratnya. Okay? Dan kita yakin bahawa benda ini, perkara ini akan keterbukaan ni semua akan berlaku dengan lebih banyak lagi lah, ya. So saya rasa itulah jawapan kepada Anas, ya. Okey, baiklah Encik Azhar. Encik Azharuddin. Okey, seterusnya saya ada persoalan juga mengenai ada sesetengah orang berpendapat bahawa musim sekarang ini, iaitu musim COVID-19, ketidakstabilan politik, adalah masa yang tidak baik dan tidak sesuai untuk membeli saham. Dan ada juga yang berpendapat bahawa masa sekarang ini adalah masa yang terbaik untuk mengauk keuntungan yang maksimum dengan kita membeli dengan harga yang murah dan kita menjual dengan harga yang tinggi. Apakah pendapat Encik Azharuddin mengenai persoalan tersebut? Bila masa terbaik untuk membeli saham ini sebenarnya? Okey. Apa saya rasa yang ini discussion kita ni tentang apa yang kita panggil timing of the market. Okay, timing of the market. So sebenarnya timing of the market ni banyak buku, banyak perbincangan, banyak debate yang berlaku tentang timing ni. Bila nak beli, bila nak jual, kan? Bolehkah kita hold, apa stok nak beli, kan? Memang susah nak jawab lah, susah nak jawab. Okay. Pada setengah orang, okay, paling mudah sekali melabur adalah beli, lepas tu duduk diam. Kan? Beli, duduk diam. Maksudnya adalah tak kira masa bila, dia study apa stok apa dia nak beli. Contohnya katalah dia nak beli saham besar seperti Nestle ke apa, kan, yang apa ni, katakan dia ada tema lah. Temanya adalah tema yang kita panggil recession proof. Apa-apa pun recession berlaku ke apa, orang tetap nak beli, tetap nak makan, tetap nak minum, tetap nak beli barang ni. Tambah pula sekarang ni rakyat dunia sedang beredar ke arah lifestyle, kan? Good diet, good nutrition, okay, plant based, nak makan pokok, tak nak makan binatang, kan? Tak nak makan lembu sebab untuk kesihatan. Jadi dia bermakan sumber proteinnya datang daripada tumbuh-tumbuhan seperti soya bean. Jadi ada soya bean burger,
apa semua. Jadi Nestle dah buat ni. Jadi ni tema. Jadi dia kata okey, tak apa. Saya beli Nestle ni dan saya beli, saya simpan. Selama-lama je lah. Saya kutip dividend. Okey. Itu satu cara. Cara. Okay. Cara yang lain, ada banyak lagi cara lah. Ada banyak kita punya trading, style of investment. Jadi untuk saya jawab soalan tu, ni agak susah nak jawab kerana tidak ada timing yang perfect untuk masuk market. Tak ada. Okay. Saya bagi contoh. Okay. Tadi saya katakan tadi kan. Saya rasa kita ada ni tadi apa tu ada chart, ada carta. Sikit tolong tengok. Saya bagi contoh carta kan. Kalau kita tengok carta ni yang lebih jelas sikit. Ada tak? Ni dia. Okey, carta ya. Bukan yang ni. Okey, carta ni kan. Ini carta indeks KSCI, Consumer Index dan Construction. Saya harap boleh nampak dalam jelas lah. Okey. Kalau kita tengok di paling kiri sekali paling kiri sekali adalah sebelum berlakunya pandemik. Okey, ini kita tengok indeks je, kita nak tengok saham secara individu, kita tengok indeks. So index untuk saya can be a bit misleading, tapi dia bagi saya kita general idea of stock market punya general idea. It may not be a real portrayal of the market, but it's a general idea. Okay. Sebelah kiri sekali saya tengok indeks sebelum berlaku pandemik. Okay. So dalam kotak tu Anas ada apa ni kita ada Anas kita tengok kita lukis kotak yang pertama tu. Kotak pertama tu adalah berlaku lockdown yang pertama. Pandemik dan berlaku lockdown. Apa jadi? Jatuh. Pasaran saham merudum kan? Pasaran saham merudum waktu ni, sewaktu dia merudum lah dalam beberapa hari. Saya ingat lagi seminggu saya rasanya, dalam awal bulan Mac ke pertengahan bulan Mac, semua orang panik. Jual. Okay, jual. Tapi kalau kita tengok sini, the recovery selepas penjualan yang hebat berlaku tu, antara penjualan hebat dalam sejarah pasaran saham kita dan pasaran saham dunia, begitu cepatnya sekali recovery ini berlaku. Dalam tempoh 3 bulan saja, komposisi indeks telah berada balik di tahap yang lama. Kejap je. So cuba Anas bayangkan Anas. Anas beli dekat sebelah kiri sekali dan Anas panik jual dekat bawah tu sekali. Oh, betul. Lepas 3 bulan tengok kat atas. Sebab semua orang kata jangan beli. Jadi salah satu daripada strategi ini adalah setengah orang kata whatever happens, right? Unless the fundamental tak berubah, unless kita tak perlukan duit yang kita melabur itu, tak perlu untuk kita jual. Ya. Begitu juga berlaku pada pandemik yang kedua, pandemik ketiga, lockdown kedua dan lockdown ketiga lah. Tengok bagaimana recovery mode of the stock market memberikan dorongan yang kuat kepada stock market. Kita lihat. Jadi kalau kita ambil ni, tengah orang kata 10% cut loss policy, 20% cut loss policy kan. Kalau kita gunakan 10%, 20% cut loss policy, memang kita jual terlalu awal. Bukan jual terlalu awal, kita jual terlambat lah. Sebab kita tidak dapat membeli semula. Sebab kita jika kita tunggu untuk 3 bulan, mungkin kita tak rugi sebab kita cut loss kan. So itu saya rasa jawapan dia, tidak ada jawapan yang tepat yang saya boleh berikan kan. Ini semua terpulang kepada trading strategi kita ya. Kalau kita masuk market untuk trading, untuk short term, ya memang kita kena tengok pergerakan saham dengan lebih rapi lagi ya, dengan lebih fokus. Jadi kalau kita medium term 3 bulan atau 6 bulan, kita tak perlu bimbang jika berlakunya market goyang apa, kita tak perlu bimbang. Dan kalau kita masuk untuk beli untuk 5 tahun 10 tahun lagi, kita tak peduli. Okay? Jadi itu Anas ya, terpulang kepada apakah trading strategi pelaburan kita
Dan juga seperti saya kata, apakah tema pelaburan kita? Ya? Okey. Faham. Right? Okey, setelah penerangan yang agak panjang oleh Encik Azharuddin sebentar tadi, antara apakah risiko-risiko Encik Azharuddin kepada pelabur-pelabur sekiranya pembukaan ekonomi yang sekarang ini dia kembali berubah kepada fasa PKP, iaitu fasa lockdown yang mungkin akan jadi lebih panjang ataupun mungkin akan jadi lebih pendek, Encik Azharuddin. Apakah pendapat Encik Azharuddin? Ya. Ya, saya rasa ini satu soalan yang valid valid. Dan seperti saya kata tadi, tugas kita sebagai pelabur, tugas kita sebagai pelabur adalah kita cuba untuk navigate, ibarat kita ni pergi jungle trekking ataupun sesat dalam hutan, bukan sesat lah, trekking. Dan kita kena ada carta atau map untuk bagaimana kita nak keluar, ataupun kita kena ada strategi kita bagaimana nak untuk matlamat kita dan untuk keluar daripada kita punya jungle trekking, atau kita nak naik bukit, nak naik gunung apa. So kita kena ada matlamat kita kena tahu jalan kita. Begitu juga dengan, saya rasa begitu juga dengan pasaran saham, ya. Sebab pasaran saham ni kalau kita tengok kan, apa yang berlaku pada 3 lockdown yang lepas ni, sebenarnya lockdown ni adalah peluang untuk kita membeli sebenarnya. Betul tak? Kalau kita tengok balik kan, ada peluang untuk kita membeli saham, bukan jual. Kalau berlakunya lockdown ni kita jual, daripada apa yang saya tunjuk ni, daripada chart kita ni, kita jual salah timing. Kan? Kita jual pada tahap yang rendah. Kalau kita tunggu, market recover. Market recover. Ya, market recover sebab market ni ada banyak pendorong. Ada banyak pendorong, ada banyak variables yang mendorong pasaran saham ni. Antaranya ialah berlaku COVID. Seperti saya kata, COVID ini tak pernah berlaku dalam sejarah 100 tahun kita tak pernah berlaku. Okay? Disebabkan COVID-nya berlakulah recession. Ya. Tetapi recession pernah berlaku. Betul tak? Tiap-tiap 10 tahun berlakulah recession dunia. Kita boleh tengok balik semula, tiap 10 tahun secara langsung atau secara tak langsungnya recession berlaku. Kita sebagai pelabur pernah mengalami recession tiap 10 tahun. Sebab saya dah berumur sikit kan. Anas mungkinlah belum, tak tahu kan, tak pernah mengalami recession sebagai pekerja lah, sebagai pelabur. Sebab Anas masih muda lagi. Ini recession Anas yang pertama. Itu pun Anas bekerja, recession pun dah nak habis. Jadi belum rasa dengan recession sebenarnya. Tapi ramai antara yang pelabur tak pernah mengalami recession. Recession dalam sebenarnya tak pernah recession lah, tak pernah mengalami ekonomi negatif. Tak ramai pelabur yang ada. Orang-orang macam saya je yang pernah mengalami 3 atau 4 recession, ya. Recession tahun 2000, recession 90-an, 90-an pun ada lah, recession ke crash ke apa, kita tak, saya dah mengalami. Dan berdasarkan pada pengalaman saya, apabila berlakunya crash, stock market crash, pasaran akan naik balik. Ya? Sebab kita kena tahu apakah yang sebab dia crash. Crash tu kenapa? Kan? Adakah crash ni berlaku disebabkan perkara yang permanent? Nanti ada benda yang permanent. Jarang ada benda yang permanent yang berlaku pada pasaran saham ni. Yang berlaku pun sekejap. Sekejap, kemudian dia akan recover balik. So lockdown ni juga sama. Lockdown tidak permanent. Kita pernah lihat lockdown pertama, lockdown kedua tak permanent. Lockdown yang ketiga pun kita tahu, walaupun dia agak lama, tapi kita tahu lockdown ini adalah dependent on rate of vaccination. Apabila vaccination kita mencapai certain level, kita yakin bahawa ekonomi akan dibuka semula. Okey, sekarang ni risikonya, apakah boleh berlaku PKP yang keempat, MCO keempat? Saya tak tolak langsung lah. Mungkin kita akan berlaku.
Sebab kita sekarang ni, saya rasa kita ni sekarang berada dalam suatu era atau satu zaman yang kita akan sentiasa ada lockdown. Selagi COVID-19 ni kita belum mencapai herd immunity di mana COVID-19 ni masih memberikan risiko yang tinggi dari segi kesihatan dan juga memberikan risiko kepada nyawa manusia. Okay? Apabila COVID-19 ni dah jadi macam sesama ke apa semua, itu dah lain. Tapi selagi lah COVID-19 ni masih jadi lagi memberikan risiko yang tinggi kepada nyawa manusia, selagi itulah kita akan ada lockdown. Dan jika ada lagi satu lockdown, ini adalah Anas, peluang untuk membeli. Ya, peluang untuk membeli. Sebab ini kita dapat benefit of hindsight lah. Tapi as I said just now, you kena tengok sama ada kita kena buat study lah. Kita kena buat kajian bahawa adakah lockdown ni akan jadi permanent atau akan menjadi ataupun sementara sahaja. Jadi dia tak ada jawapan yang one size fits all kind of answer lah. Itu independent. Saya rasa pandemik tak pernah berlaku, tapi recession pernah berlaku banyak kali. Jadi pandemik menyebabkan recession. Yang kita tahu bahawa recession akan hilang. Kalau kita ikutkan sejarah, purata recession adalah setahun ke setahun setengah. Ya, market pun akan berada di tahap yang tidak bagus untuk setahun dan setahun setengah. Selepas itu market akan naik balik. Ini kita ikut sejarah. Saya bukan ahli nujum apa, tapi saya ikut sejarah apa yang berlaku lepas pada ini. Sebab saya kata ingat, recession pandemik tak pernah berlaku, tapi recession pernah berlaku. Jadi kita belajar daripada pengalaman kita recession dahulu. Apabila sesebuah negara keluar daripada recession, recover dari recession, apakah dah sektor-sektor yang pertama yang bakal oleh para pelabur. Hampir sama dalam setiap recession, ya. Banking lah, sektor komoditi yang saya sebut tadi kan, sektor construction, hampir sama lah. Cuma ada perbezaan sikit sebab kali ini pendorongnya adalah disebabkan oleh COVID-19, wabak, bukan disebabkan oleh perkara-perkara yang sebelum ini. Ya? Okay. Jadi lockdown ni saya rasakan akan berlaku juga. Tetapi jika kita berada dalam kita berlabur untuk long term, kalau mereka terjejas pun terjejas dalam jangka masa yang sekejap. Tapi bila jangka masa yang lama, mereka akan kembali pulih. Ya? Itu jawapan saya lah, yang saya boleh berikan, yang saya rasa jawapan yang terbaik lah. Okey, Encik Azharuddin. Encik Azharuddin boleh dengar dengan jelas tak? Sebab tadi line macam tak berapa nak. Okey. Sekarang okey? Sekarang okey? Okey. Okey, seperti sekarang kita akan masuk ke fasa soalan-soalan yang seterusnya, persoalan-persoalan yang mungkin di fikiran para pelabur di luar sana. Okey, Encik Azharuddin, seperti penerangan Encik sebentar tadi, Encik telah menyebut beberapa sektor yang mungkin akan mendapat perhatian selepas ataupun semasa pembukaan ekonomi sekarang ni. Contohnya seperti Encik Azharuddin ada tunjukkan slides seperti industri makanan dan minuman dan juga industri runcit dan pakaian dan sebagainya. Bolehkah Encik Azharuddin tunjukkan beberapa syarikat ataupun saham-saham yang mungkin mendapat impak untuk sektor-sektor yang Encik Azharuddin terangkan sebentar tadi? Mungkin ini bukan buy ataupun sell call, ataupun untuk ilmu-ilmu kepada pelabur-pelabur di luar sana lah. Okey, baik. Mungkin saya rasa Anas, line awak ni mungkin ada lagging sikit lah. Tapi saya cakap jelas Jelas. So Anas ada macam lagging sedikit lah. Tapi saya boleh dengar lah. Okey. Saya dengar. Okey. Sekarang ni kita masuk kepada at the end of the day, kita nak tahu lah
apa saham-saham atau syarikat-syarikat yang kita boleh tengok lah. Itu soalannya lah yang kita nak bincangkan kan. Apakah tadi kita dah tengok sektor, dan kita dah tengok in terms of timing, dan kita tengok bahawa recession berlaku. Kemudian pasaran saham sekarang sudah berada di paras yang hampir sama sebelum recession berlaku kan. Jadi hampir dah tak ada perubahan lah. Ada perubahan sedikit lah, tapi pada untuk setengah-setengah saham-saham individu tiada perubahan. In fact sebenarnya banyak saham-saham sebenarnya harga mereka telah menjangkau harga yang lebih tinggi daripada sebelum pandemik lagi. Banyak syarikat itu seperti teknologi kan. Teknologi dulu sebelum pandemik harga dia begini, kemudian dia turun, sekarang harga dia kat sini, right? Kita pernah tengok dulu glove kan, dulu dia di sini, kemudian bila pandemik dia di sini, sekarang dia di sini. Okay? Masih berada di paras yang lebih tinggi daripada sebelum pandemik lah. Jadi kita kena, sebabkan kita punya tema tu, kita kena tengoklah apa syarikat-syarikat atau saham-saham yang kita shortlist ni bukan negosiasi, untuk kita shortlist dan 2-3 hari kebelakangan ni banyak antara stok-stok yang terlibat dalam pembukaan semula ni telah mengalami kenaikan yang agak mendadak, dramatik lah saya katakan dramatik ya, dalam masa 2-3 hari ni, semenjak hari Isnin macam hari ni hari Khamis, banyak dah naik. Okey. Jadi kalau itu saya kata, kalau kita yakin dengan tema kita ni dan kita anticipate dan ini akan berlaku, mungkin kita beli lebih awal sebab kita dah agak tema ni akan berlaku kan. Jadi kita dah agak tema ni 2 minggu lepas. 2 minggu lepas kita agak kan. Cuma bezanya lah kita tak menyangkakan bahawa ia berlaku dengan begitu cepat. Kan? Jadi kita boleh slowly masa seminggu lepas, 2 minggu lepas, sebulan lepas, slowly start collecting. Of course lah, risikonya, ada orang kata risikonya tadi anda saya katakan, risikonya adalah politik. Tapi saya dah jawab dah politik 2 minggu lepas sebab ada satu soalan politik 2 minggu lepas. Jawapan saya, untuk saya mudah saja kan. Memang politik itu, ketidakstabilan politik akan memberi kesan lah, impact kepada stok. Tapi selalunya jadi kita sebagai pelabur, kita kena buat kita punya andaian lah atau rumusan. Adakah kita merasakan bahawa ketidakstabilan politik ini akan berkekalan selama-lamanya, ataupun hanya 3 bulan, atau hanya 1 bulan atau 2 bulan kan? Dan jika kita merasakan ini mungkin 3 bulan saja, jadi kita kena ada strategi untuk 3 bulan. Bagaimanakah kita mahu membuat trading strategi untuk dalam 3 bulan yang tidak stabil ini. Di samping itu di mana saham-saham yang kita telah shortlist, kita wajib membuat kita punya research, study kita sendiri. Sebagai seorang pelabur, kita kena study sendiri. Okay? Right. Saya nak tanya Anas. Sebelum saya cerita pasal saham ni, saya tanya Anas, kalau Anas tahu ada sale kan? Ada sale lah dekat kedai, you pakai baju Adidas ke, beli kasut Adidas kan? Anas tahu ada sale, 50% discount sale, kasut lari, nak berlari, kasut lari. Okay. Adakah you akan tunggu untuk beli diskaun ataupun you beli sekarang? Tunggu diskaun. Saya akan tunggu diskaun. Jawapan saya, betul, tunggu diskaun. Jadi secara tak langsungnya Anas telah memberi jawapan kepada saya bila masa nak beli saham kan. Sebab ramai antara kita ni apabila saham turun, itu diskaun lah. Diskaun kan. Saham turun. Saham ni turun naik.
Kan? Kadang-kadang dia turun tak ada sebab, dia naik pun tak ada sebab. Kita pun tak tahu sebab dia apa. Okay? Sebab orang selalu tanya saya, ni kenapa naik stok ni? Mana saya tahu? Ya. Kan? Betul. Ada 1,000 stok. Kan? Saya tak tahu. Tapi apa yang kita perlu tahu, adakah apabila kita mengkaji sesuatu saham itu, adakah saham itu mempunyai ciri-ciri yang kita nak? Profit dia bagus, management dia bagus ke tak, industri dia bagus ke tak, ini ke bagus ke tak, PE ratio dia rendah ke tinggi, dividend yield dia ada ke tak. Kalau dia memenuhi semua ciri-ciri ini, kita tak gusar dan tak khawatir kalau dia jatuh. Kita anggapkan itu adalah diskaun kasut Adidas yang seperti Anas nak beli tadi. Tapi masalahnya kita adalah, apabila kita jadi pelabur, kita terbalik. Kita beli bila harga tinggi dan kita jual bila harga rendah, terbalik. Tapi bila kita jadi consumer, nak beli barang, kita siap ada ni dekat ni, kalau siapa ada yang app ni, dapat diskaun baru kita beli. Tak ada diskaun, kita tunggu. Kita sanggup tunggu seminggu, next week baru ada diskaun, baru kita beli. Betul tak? Kan? Sama lah macam tadi tu. Tak dalam politik, lockdown, recession, untuk setengah-setengah orang yang orang kata investment savvy, yang kita panggil sebenarnya, maknanya mereka ni macam mahir, mereka gunakan kesempatan ini untuk beli, bukan untuk jual. Ya? Dan mereka gunakan kesempatan untuk sekarang ni mungkin untuk jual. Saya tak tahu, itu depends lagi. Okay, jom Ashikin, cuma mari kita tengok ada tak Ashikin dah prepare sikit, ada saham-saham yang kita dah bukan shortlist ni, yang bakal di apa ni, ni dia. Okay, apa topik dia? Senarai-senarai syarikat yang mendapat impact, yang bakal lah mendapat impact dalam pembukaan semula ekonomi. Okay, tadi kita dah cerita pasal sektor lah, retailer, F&B, construction, pembinaan, steel, aviation. Ini adalah antara syarikat-syarikat yang akan mendapat impak lah, sama ada positif atau negatif lah. Tapi saya rasa kebanyakan mereka ni akan mendapat impact yang positif lah. Mari cuba kita pergi kepada retailer kan. Kita ada beberapa retailer ni maknanya runcit yang ada kedai yang jual untuk consumer direct. Contohnya seperti Mr. DIY, Padini, Aeon, InNature. InNature ni body shop. MW mungkin tak ada kedai lah, tapi mereka ni mereka ni terlibat di dalam direct selling. Okay, so runcit lah. Okay, cuba kita tengok. Kita tahu composite index tahun ni pada bulan Januari, awal Januari, composite index KLCI berada di tahap 1620 lah, lebih kurang 1620. Pada hari ini, setelah naik yang begitu mendadaknya 3 hari, naik yang mendadak 3 hari, KLCI masih lagi di tahap bawah 1600. Tadi ditutup pada tahap 1585. Januari 1620, tadi 1585. Minggu lepas dia berada di tahap 1500 lebih kurang. Jadi KLCI negatif. Jadi kalau kita beli KLCI pada bulan Disember, kita pegang, kita masih rugi. Tetapi bila dia tengok year to date, belah kanan sekali, year to date performance, performance maknanya kenaikan saham, hijau tu naik lah. Mr. DIY, Padini, Aeon, InNature ni semua, tahun ini mereka naik 16%, 7%, 3.3%. MW je yang turun. MW adalah reason dia kenapa turun. Okay? Saya tak mengatakan bahawa inilah saham yang kena beli. Tak, saya nak tunjukkan contoh lah. Contoh saham-saham yang ada lagi saham-saham yang lain lah. Okay. Dan ada antara saham ni besar lah, macam Mr. DIY ni besar ya. Dia punya size dia 24 bilion. Dia baru listed tahun ni tak salah saya tahun ni. Dan daripada IPO, harga IPO RM1.60, sekarang RM3.66. Kalau siapa yang ambil IPO dan masih lagi memegang saham Mr. DIY ini, profit mereka double.
profit mereka double dalam kurang daripada setahun. KSI tak double, KSI turun. Jadi ini adalah contoh. Contoh. Okay. F&B. F&B. Okay. Okay. F&B kenapa kebanyakan yang pada F&B ni negatif lah. Negatif. Dan ada juga lah reason dia. Okay. Sebab F&B ni kan, dia stabil saja. Selalunya F&B ni stabil. Sebab dia recession ke tak recession orang kena beli. Jadi keuntungan dia selalunya jaranglah berlaku keuntungan dia mendadak turun naik. Dia agak pertumbuhan dia perlahan, turun pun perlahan. Dan mereka ni kadang-kadang ni mungkin affected oleh raw material yang tinggi. Contohnya macam Nestle, YPN kan, sekarang harga gula pun naik tinggi. Harga susu, harga raw material susu tinggi. Harga kopi pun tinggi. Kopi ni semua saya cerita pasal bahan mentah lah. Harga kopi tinggi. Semuanya tinggi. Okay? Disebabkan berlaku demand yang begitu pesat sekali. Jadi antara-antara raw material naik. Right. Okay? So jadi keuntungan syarikat ini walaupun demand naik, tapi keuntungan mereka agak terjejas kerana mereka terpaksa bertarung dengan harga barangan, harga barangan mentah yang tinggi. Okey. Dan saya tertarik kepada ni lah, macam Guancong ni. Guancong ni kita tahu lah pembuat coklat. Mereka ni membuat coklat dan mereka ni membuat coklat premium. Dan mereka ni juga adalah pembuat coklat premium dan juga coklat mereka ni banyak dibeli oleh turis. Jadi bila orang tak dan mereka jual dia buat untuk beberapa jenama yang terkemuka. Mereka ni kontrak manufacturing, mereka supply raw material coklat ni kepada jenama-jenama yang terkemuka dalam dunia ni. Okay? Jadi apabila, dan kita semua tahu, selain daripada orang beli dekat kedai-kedai, orang juga beli apabila mereka travel. Perangai kita ni adalah, kan Anas, kalau kita pergi Langkawi, apa kita beli nak buat balik? Beli coklat kan. Habis Anas ni orang Kedah sebenarnya. Hang orang mana? Orang Kedah. Pokok mana? Pokok Senar. Dah. Mungkin dia tak pergi Langkawi lah sebab dia Langkawi dekat dia tak pergi Langkawi lah kan. Tapi untuk kami ni Anas yang duduk kat Kuala Lumpur ke apa semua, kalau kami pergi Langkawi, kami beli coklat lah untuk bagi, orang kata apa, nak berbedak kepada ahli keluarga. Senang, simple kan, dan orang pun kirim. Selain daripada pergi beli periuk dekat Haji Ghani kan, kita pergi beli coklat. Betul. Beli coklat mudah. Jadi sama juga, konsep dia sama untuk Guancong. Jadi Guancong ni, kalau kita manusia ni tourist travel, pergi ke New York, pergi ke London, pergi ke apa semua, sebab di semua airport besar ni, apa yang paling laku sekali adalah coklat. Jadi sebab kalau orang tak boleh travel, Guancong ni terjejas sikit lah. Sebab coklat kurang orang beli kan. Tapi bila dah dibuka, airport Malaysia buka nanti, orang boleh pergi naikkan terbang, orang boleh apa semua kan, orang akan start beli balik Guancong ni. Dan bila pembukaan semula ni berlaku ni, Guancong semenjak 2-3 hari ni, kita boleh nampak harga pasaran, harga saham dia setelah mula naik. Itu dia dekat RM7, RM6 kan. Sekarang dah naik RM9, hampir kat RM3 dah. So untuk tahun ni dia dah naik 10%, 10% untuk tahun ni kan. 10% tu bagus lah. Untuk saya 10% tu bagus. Setahun bagus kan. Betul. Memanglah kalau boleh kalau kita nak beli yang 200%, 300%, tapi tak boleh, tak tahu nak dapat tu, susah lah kan. Betul. Tapi kalau kita boleh dapat 10% per year, 20% per year, every year, consistent kan. Kita tahu kalau rule 10% ni, kalau dia 10%, 7 tahun double. Rule of 7, 10 tahun, 4 tahun double. Rule of 7, 7 tahun double, right? So kita gunakan rule ni, compounding effect ni. Jadi kalau kita dapat beli Guancong ni, dia naik 10% setiap tahun, dah cukup bagus lah. Okay, construction pula. Apa yang tengah berlaku pada construction? Construction pun kalau kita tengok juga,
2-3 hari ni dah ada minat lah balik kepada construction. Dah muda dah lebih daripada RM3. Okay, kerjaya prospek pun dah naik lebih daripada RM1. MMC ni cerita lain lah, sebab dia ada privatization. So sebab tu dia naik banyak. Sebab sebelum ni harga dia dalam RM1 fosil je. Tapi disebabkan ada offer untuk beli balik semula MMC Corp ni, tu harga naik. So kita ni tak boleh kira tu sangat lah. Walau bagaimana kan ini nak memberikan satu gambaran lah bahawa kalau kita tengok balik construction, kita tengok steel. Steel. Walaupun steel ni tak boleh sangat beroperasi pada tahun ni, saham dia naik. Saham naik. Sebab apa? Satu, harga steel telah melonjak tinggi. Sebab harga steel ni sama dengan harga komoditi-komoditi lain, sedang berada di paras yang tinggi, Anas, di paras tinggi. Dan di samping itu juga, kan, Malaysia pun dah ada bajet untuk buat lebih pada construction. Jadi apabila dibuka semula ni, kita akan tengoklah Mas Steel, Anju ni, kan, kita tengokkan nanti bahawa keuntungan mereka akan bertambah baik. Okey, aviation, saya semua orang tahulah Asia masuk e-hailing services. Okay? Dan Asia pun sekarang ni dah tadi dah sebab apa kita panggil masuk kepada GSR revenue, di mana mereka ni kalau kita beli debit sekarang ni patternnya adalah, trendnya adalah kita membeli barangan dengan menggunakan debit card. Jadi beli debit card ni kalau kita tengok, kita pergi dekat kaunter-kaunter check out tu, check out, bila kita bayar kita tengok ada ni apa ni, kotak-kotak lah oleh GHR, ada yang disupply oleh revenue, ada apa semua. Jadi tengok saham revenue ni dah naik agak tinggi lah, sebab di samping ada kita beli kat situ, mereka juga terlibat dalam dalam online sale. Jadi ini ialah antara saham yang kita antaranya lah yang kita kena pasti. Dan saya nak bagi contoh bahawa ini adalah antara saham yang boleh mendapat manfaat daripada pembukaan semula ni. Sebab sebelum ni mereka semua menghadapi kekangan. Tak boleh buat operasi, tak cukup pekerja belum vaksin, tiada permintaan yang kurang, semualah. Semua berhenti pun. Tapi sekarang ni bila dah boleh dibuka semula, ya inilah yang akan bakal berlaku. Anas? Faham? Encik Azharuddin. Encik Azharuddin dapat dengar dengan jelas tak suara saya? Saya dengar jelas. Boleh. Okey, saya tertarik kepada satu syarikat iaitu AirAsia. Walaupun daripada segi fundamentalnya kurang baik, tetapi kenapa syarikat ini boleh dikatakan rancak didagangkan dalam sehari 2 hari sebelum ni? Boleh Encik Azharuddin berikan sedikit pandangan? Okey. Tadi saya rasa AirAsia ni dia branding dia kuat. Dia punya branding yang bagus, kan. Jadi kalau kita tengok syarikat penerbangan kat dalam Malaysia ni, kalau orang tanya, orang sebut AirAsia. Kalau dalam Asia pun, AirAsia ni mempunyai branding yang kuat. Yang kuat. Jadi saya tak terkejut lah apabila kalau kata ni ekonomi buka semula dan orang boleh melancong dan apa semua. Jadi dari segi persepsi pelabur, bahawa inilah antara saham yang paling sekali boleh mendapat manfaat yang paling cepat. Kan? Sebab dia airline. People dah start travel, airline dia start ni. Sebab selama ni harga saham dia telah jatuh dengan begitu banyak. Jadi persepsi pelabur adalah apabila dia buka, ini adalah antara saham-saham syarikat yang tersohor lah, yang kita ingat sebab dia punya branding dia. Maksud satu, duanya sebab dia liquid, dia dagangan dia memang banyak, hari-hari senang. Jadi mungkin dari segi mata kasar pelabur runcit tengok ni saham pun bawah RM1, kan. Jadi
senang nak trading lah, trading. Saya rasa tu. So jadi kalau kita tengok fundamental dia sekarang, fundamental short term, mungkinlah tidak begitu menarik kan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, jika kita tengok daripada mungkin daripada segi long term kan, jangka masa panjang, Asia ni bakal mendapat manfaat lah, seperti mana mereka dahulu telah berjaya menawan angkasa, menawan langit satu masa ketika dahulu kan, sebelumnya berlakunya pandemik ni. Jadi mungkin dari segi persepsi pelabur bahawa mereka akan bangkit semula, satu gergasi yang telah jatuh tapi mungkin boleh bangkit semula, dan mereka melihatkan seperti mungkin founder dia ataupun owner dia, mesti Tony Fernandez tu adalah seorang yang kreatif seperti yang dia buat e-hailing lah apa semua. Mungkin ada lagi apa-apa strategi yang dia ada yang boleh memulihkan semula syarikat ni. Jadi ini mungkin dari segi persepsi pelabur adalah satu syarikat yang mungkin akan mengalami recovery ataupun strategi baru yang pesat. Jadi mereka pun tertarik dan belilah. Itu betul pendapat saya. Ya. Okey. So sekarang jam pun telah menunjukkan 10:05. Okey, so kita akan beralih kepada soalan-soalan daripada kita punya penonton. Diharapkan segala penerangan yang diberikan oleh Encik Azharuddin tadi oleh pengulas kita pada malam ini memberi impak yang positif dalam pemahaman kita sebagai seorang pelabur dan menjadikan kita sebagai seorang pelabur yang bijak lah. Okey, tanpa membuang masa lagi, kita akan beralih kepada soalan-soalan. Di sini, di ruangan komen, ada beberapa soalan ni Encik Azharuddin. 2 soalan mengenai politik dan satu, kita ada 4 soalan sebenarnya. So saya akan gabungkan 2 soalan politik ini secara serentak dan mungkin Encik Azharuddin boleh terangkan sekaligus lah. Okey, untuk soalan yang pertama, hari tu masa PM Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan, kenapa KLCI boleh hijau sedangkan benda tu dikira ketidakstabilan politik? Okey, itu soalan yang pertama. Untuk soalan yang kedua mengenai politik juga, is politics still a concern for us amid the economic opening? Okay. Saya jawab yang dia dulu Okey. Okey. Kenapa market naik telah selepas Perdana Menteri meletakkan jawatan? Itu nombor 1. Nombor 2, adakah politik ini is still a concern going forward lah. Politik is a concern going forward. Okey. Mungkin saya boleh gabung jawapan dia lah. Jawapan ni saya nak gabungkan jadi satu jawapan ya. Okey. Negara kita, kalau kita kena patah balik pada election tahun 2018. Okey, 2018 pertama kalinya negara kita tidak melihat Barisan Nasional menjadi kerajaan. Okay, kerajaan pergi kepada Pakatan Harapan, bukan Barisan Nasional. Okay. Kemudian ini dah pertama kali. Jadi untuk orang-orang lama pertama kali lah. Untuk orang-orang yang baru mungkin tak ada beza lah. Kan bagus, bukanlah bagus, maksudnya tak ada beza lah. Untuk orang-orang lama, ini satu perkara yang baru pada kami sebab kami tak pernah berada dalam kerajaan yang bukan kerajaan ni. Sebab Indonesia ni tak pernah berlaku. Okay? Tak pernah berlaku perubahan kerajaan. Okay? Kemudian pada awal tahun lepas kerajaan jatuh dan diganti dengan kerajaan barulah. Kerajaan baru. Okay? So dalam masa 1-2 tahun kita ada 3 Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri daripada Barisan Nasional, PH dan daripada Perikatan Nasional. Okay? Kemudian lepas tu kita ada Perdana Menteri baru lagi minggu lepas. So kita ada 4 Perdana Menteri dalam tempoh 3 tahun. Betul. Tak pernah berlaku.
Selalunya kita ada satu Perdana Menteri untuk 7-8 tahun. Betul. Tapi kali ini kita ada 4 Perdana Menteri dalam masa tempoh 3 tahun. Jadi ini adalah perkara yang baru untuk Malaysia. Ya? Okay. Saya tak nak sentuh bahawa adakah ini baik ke tak baik ke apa. Okay? Kita jangan sentuh tentang itu baik tak baik. Sebab kita sekarang kita nak fokus kepada pasaran saham. Okay? Kita bukan nak fokus kepada kerajaan. Okay? Kita nak fokus kepada pasaran saham ni. Okay. Dan kita sebut tadi, pasaran saham ni, dia tidak suka kepada ketidaktentuan. Pasaran saham tidak suka pada ketentuan. Dia suka benda yang stabil. Okay? Stabil. Okay? Jadi kita tahu semenjak tahun lepas lagi, banyak kabar-kabar angin, banyak spekulasi bahawa kerajaan akan jatuh, Perdana Menteri akan berubah, apa semua kan. Banyak spekulasi. Okay? Jadi orang nak beli pun macam was-was. Kalau aku beli lagi, besok kerajaan jatuh, tukar, siapa nak ganti? Adakah orang ganti? Siapa kerajaan baru? Siapa ada majoriti baru? Bagaimana kan? Macam-macam bermain di kepala kita. Dan di samping itu, pasaran kita ni, kita dah bincang 2 minggu lepas bahawa semenjak kebelakangan ini, pasaran kita ini didominate oleh pelabur runcit. Pelabur institusi seperti terutamanya pelabur asing masih menjual Malaysia. Tiap bulan mereka menjual. Sebab salah satu sebabnya adalah mereka fokus kepada negara yang lebih besar di sebelah atas, di China, di Korea, di Jepun, kan, di Taiwan, kerana di sana tu pasarannya lebih besar. Okay, senang dia pergi kat sana, lebih liquid. Okay? Dan yang reason yang keduanya, mereka tak Malaysia sebab mereka merasakan ini adalah tidak ketentuan untuk mereka. Dari segi persepsi mereka ada satu ketidaktentuan. Okay? Jadi saya kata tadi, pasaran saham tidak suka perkara yang tak stabil. Okay? Contohnya kan, kadang-kadang ni apabila syarikat nak announce profit, dia dah keluar rumah kata profit ni bagus lah, tak bagus lah, apa semua, jadi turun. Jadi bila profit bagus, naik balik. Kan? So jadi benda-benda macam ni, macam uncertainty, spekulasi banyak dalam pasaran. Dan pasaran saham ni begitu banyak sikit spekulasi. Orang kata kalau nak tahu spekulasi, masuk dalam pasaran saham. Macam-macam spekulasi. Tengok forum, macam-macam cerita kat dalam forum kan. Anda semua tahu apa yang ada masuk forum. Macam-macam cerita. Kan? Cerita yang tak masuk akal semua ada dalam forum. Yang masuk akal pun ada dalam forum. Okay? Jadi semua ada kat situ. So jadi ketidaktentuan ini akan tetap menjadi musuh kepada pasaran saham. Okay? Sebab dia melibatkan sentimen kita. Right? Sebab pasaran saham ni adalah manusia. Manusia. Di dalam tu manusia. Yang pembeli pelabur semua manusia. Dan manusia ni mempunyai berbagai-bagai pemikiran, berbagai-bagai strategi, berbagai-bagai spekulasi, macam-macam ada. Jadi, anda mungkin berfikiran lain tentang apa yang akan berlaku pada politik. Saya berfikiran lain. Dan pihak lain akan mempunyai persepsi yang lain tentang kestabilan politik. Okey. Untuk waktu sekarang ini, so kenapa hijau adalah apabila berlakunya perubahan Perdana Menteri, semua spekulasi yang telah berlaku selama ni selama 6-7 bulan berakhir. Betul tak? Anas, betul tak? Berakhir. Spekulasi yang tidak berakhir. Sebab bila dah berakhir, dah tak ada spekulasi dah. Sekarang ni spekulasi dia apa? Siapa pula nak jadi menteri? Siapa timbalan menteri? Itu je. Tapi as long as kerajaan majoriti ada, benda tu semua dah tiada lagi, saya rasa untuk saya tiada lagi perbahasan lah. Dan pihak PH kita baca dalam apa semua lah membuat seolah macam membuat aku janji lah bahawa mereka akan memberi sokongan kepada kerajaan yang ada sekarang, sehinggalah mungkin saya rasa kan sehinggalah next election pada tahun 2023. So saya rasa dari segi politik yang ini, dari segi politik Malaysia ni, saya merasakan bahawa, dan ini adalah pandangan saya yang saya tak berubah daripada tahun lepas lah, daripada awal tahun lepas, bahawa
politik di Malaysia akan memberikan tidak ketentuan, tetapi ianya tidak akan menjadi permanent, dan ianya memberikan peluang kepada kita pelabur untuk take advantage of the situation. Ya, saya harap saya jawab soalan tu. Ya, Anas, seterusnya. Okey, kita akan ambil lagi satu soalan Encik Azharuddin untuk Ya. penutup kita pada malam ini. Saya akan pilih soalan yang ini. Adakah pembukaan ekonomi Malaysia akan menyebabkan kadar inflasi yang tinggi seperti di US? Adakah kita perlu khawatir dengan risiko ini? Okey. Ini soalan yang baiklah. Soalan baik. Jadi saya kena berfikir sejenak untuk jawab. Okay. Again, kita kena tengok balik sejarah recession. Okay. Sebab ramai, dia sebenarnya macam ni lah Anas kan. Sometimes ni, kita ni dia tengok market ni, benda ni sebenarnya common sense je. Common sense. Ya. Kita tak perlu macam orang kata pecah kepala, nak kena fikir kenapa berlaku macam ni. Sebenarnya tak ada. Dia common sense. Common sense. Okay. Sekarang ni apa yang kita perlu tengok adalah tengok balik kepada 2008, 2009, 2010. Apakah yang berlaku? Okay. Apakah persamaan yang berlaku semasa recovery dunia setelah berlakunya krisis dulu, ya kan? Krisis dulu, apa yang berlaku? Persamaannya yang ketara adalah commodity prices pada waktu itu dan waktu sekarang naik untuk tempoh 2-3 tahun. Sama seperti sekarang. Okay? Sama seperti sekarang. Dan mengapakah ini berlaku? Antara salah satu sebabnya adalah satu demand lah. Demand sebab kita dah berada dalam state of recession kan. Lama setahun setengah kan. Jadi tiba-tiba apabila berlakunya recovery, apa yang kita panggil dalam ekonomi adalah pent up demand. Demand yang terpendam. Anas ni ni kan ekonomi graduate kan. Jadi Anas tahu lah apa yang saya kan, pent up demand. Jadi demand yang terpendam. Jadi kita start beli order. Sama je yang kita duduk rumah ni 4 bulan. Dapat keluar, kita beli belanja semua kan. Duit simpan, duit moratorium apa semua dia. Belanja. Okay. Itu nanti cerita kemudian. 6 bulan lepas tu baru kita cerita kalau data belanja lebih. Tapi untuk sekarang kita belanja dulu. Okay. So banyakkan kita begitu. Okay. Jadi kalau kita lihat balik, salah satu reasonnya kenapa commodity prices demand yang tinggi adalah interest rate jatuh. Ini pun kita dah bincang 2 minggu lepas. Interest rate jatuh dengan begitu mendadak sekali, berada di paras yang tak pernah terlihat. Okay. Jadi apabila berlakunya permintaan tinggi adalah naturally kenaikan harga akan berlaku. Sebab harga minyak dah naik, harga CPO dah naik, supply chain pun ada berlaku banyak supply chain disruption akan berlaku. Dan saya rasakan tidak bahawa akan berlakulah inflasi. So soalannya adalah sekarang, adakah inflasi ini tinggi, rendah atau moderate? Okay. Dan adakah inflasi dan kadar faedah yang bakal naik ini, adakah ia negatif untuk pasaran saham? Jawapannya tidak. Mungkin tidak. Sebab apa? Apabila interest rate atau inflasi naik dan ini juga di company keuntungan syarikat tetap naik bersama-sama dengan kadar inflasi, ini adalah satu proses yang kita panggil proses recovery. Ya, proses recovery. And it's only natural. Apabila berlakunya proses recovery ini, inflation akan ada, interest rate pun akan naik semula. Right? Dan kalau kita lihat daripada 2010-2011 dulu, samalah berlakunya inflasi, kadar inflasi naik sedikit dan juga kadar faedah pun dinaikkan juga. Tapi ia tidaklah menjadikan penyebab untuk pasaran saham jatuh. Ya, again kita kena tengok semula kepada kadar keuntungan syarikat-syarikat. Ya, so, itu yang saya termampu yang saya jawab. Ya.
Okey, baiklah. Sekarang pun jam menunjukkan 10.18. Nampaknya kita sudah berada di penghujung siaran langsung kita untuk sesi malam ini. Saya harap penonton semua sedikit sebanyak dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat daripada sesi cerita saham kita pada kali ini yang diterangkan oleh pengulas kita Encik Azharuddin sebentar tadi. Bagaimana pembukaan ekonomi dalam norma yang baru ini memberi impak ataupun tidak memberi impak kepada pasaran saham, dan dapat menggunakan pengetahuan sebentar tadi ini untuk pelaburan masing-masing pada masa yang akan datang lah. Saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengulas kita Encik Azharuddin, rakan sekerja saya Ashikin di IMB Securities, dan juga mereka yang sudi meluangkan masa mendengar webinar percuma kita pada malam ini. Jangan lupa untuk sesi siaran langsung yang akan datang oleh BIMB Securities, dan jangan lupa juga follow kami di Facebook, Instagram dan Twitter untuk update-update terkini daripada kami. Saya ucapkan terima kasih semua. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.